saya pergi keluar negara, pergi Australia ke mana-mana, orang akan associate nama Dr. Qadri dan ni kalau orang akan tanya, is Dr. Qadri still there? Dalam suasana tenang di kampung kami, supaya otak kami terus bekerja lah, kerana orang kata kita ni ada dua anggota untuk hidup, iaitu otak kita dan juga jantung kita. Pertemuan ini sebagai jaka jaka di belakang ni ada Jamil, ada Qadri, Jamil Adimin, Qadri Ahmad, JAKA. Kita jumpa lagi, Dr. Jamil. Alright, insyaAllah. Dalam Jaka. InsyaAllah. Habis sebelum kita cerita tu, satu benda lah. Dr. Jamil tanam kelapa ya? Ya, Alhamdulillah saya ada tanam kelapa, tak banyak. Sedikit kebun yang diberikan oleh almarhumah ibu saya. Saya manfaatkan, mudah-mudahan pahalanya sampai kepada beliau lah dan juga ayah saya. Tanam sedikit pokok kelapa dan sedikit pokok pisang. Ada pokok-pokok sayur-sayuran. So dalam mendidik orang ni pun kita mendidik diri juga ya, Dr. Jamil. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, dalam menanam kelapa ni apa agaknya ya cabaran kita? Oh, banyak, sebenarnya banyak. Yalah, saya daripada bersara daripada alam pekerjaan sebagai CEO Majlis Peperiksaan, kemudian dah 3 tahun bersara. Dr. Qadri dah 3 tahun bersara, dah balik kampung dah buat rumah apa ni kecil ya, tapi apa ni ingatkan dah terus bersara lah. Rupanya dipanggil pula oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk menjadi ahli Suruhanjaya, maka 3 tahun kontrak. Jadi sempat tinggalkan ulang alik lah, sawak menam ke Putrajaya apabila ada mesyuarat dan juga apabila temuduga di pihak SPP. Jadi cabarannya, ya saya walaupun dulu kecil-kecil duduk di kampung, tanam kelapa, arwah ayah saya didik kita untuk cara hidup di kampung dengan bekerja kampung. Tapi saya ni agak malas bekerja kampung. Jadi agaknya sebab itulah pun berjaya belajarnya bersungguh-sungguh. Berjaya untuk ya, cabaran tanam kelapa ni, ialah musuh-musuh dia kumbang, apa ni, banyaklah tikus dan sebagainya. Dan bagaimana nak kena dapat maklumat tentang kelapa tu dan kena mentaksir jugalah. Pokok kelapa ni dia cabaran dia. Cabaran. Kalau boleh bukan musuh, dia cabaran. Sebab yang dihadirkan tu juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Allah. Untuk kita sama-sama hidup dengan dia. Saya pun setuju juga tu. Saya pun tanam-tanam jugalah sikit kelapa. Pertama, babi. Pertama ada cabaran babi. Kita tanam yang kecil-kecil tu disodol habisnya. Okey, yang tu survive. Macam-macam lah kita hadapi cabaran tu. Tapi saya tak pernah bunuh tau. Saya tak pernah bunuh. Tak pernah bunuh. Sebab saya tak anggap dia sebagai musuh. Okey. Dan dah kita tanam kat tempat yang dia selalu buat gitu kan. Dia pun main lah benda yang tu. Okey, yang kedua bila babi tu lepas, Dr. Jamil. Kumbang. Babi dah tak boleh sondol. Kumbang pula habis kat tu. Dah kumbang lepas dulu, dia bila mula keluar beluluk ya. Kera mula datang. Monyet datang. Lepas tu selesai semua. Ada satu lagi Dr. Jamil, yang ini memang cabaran besar betul. Monyet yang tak ada ekor tu. Monyet. Dah ada tu petik saja. Di sini kan. Di sinilah ruang untuk kita menung. Menung tu rupanya Dr. Jamil kita boleh buat pentaksiran tu. Oh, buat pentaksiran. Sebab tadi dalam siri yang lepas kita ada sebut tentang apa ni kumpul data buat makna. Kumpul data buat makna. Sekarang kalau boleh kali ini boleh tak kita tumpu pada siapa yang kumpul? Siapa yang kumpul?
siapa yang kumpul? Kita bercerita tentang pentaksiran pendidikan. Ya, betul. Kalau dulu kan, bila sebut saja ujian, bila sudut sekolah, mesti cikgu semua. Okey, siapa yang kumpul ni bagi saya lah Dr. Kodri, siapa yang kumpul ni sepatutnya ialah orang-orang yang yang ada kaitan dengan mendidik seorang tu. Kerja tu lah. Kalau kita tanam kelapa, tentulah kita yang tanam lah kan. Kita tanam kelapa, kita yang kumpul. Boleh lah, bukan tak boleh kita minta orang lain. Kan nak suruh pegawai pertanian datang kumpul data kan? Boleh lah, tapi takkan hari-hari kan. Jadi yang kumpul yang tanam boleh kumpul kan? Yang tanam lah sepatutnya. Cuma konsep kumpul data tu data bagaimana? Apakah kita ukur hari-hari? Pokok kelapa tu ukur hari-hari? Hari ini kita ukur berapa kaki naiknya. Besok ukur lagi. Tadi dalam perbincangan kita yang lepas, ukur itu menghasilkan daripada kerja-kerja pengukuran kan. Kerja-kerja pengukuran. Dia habis dengan ukuran. Tapi apakah dengan ukur saja pokok kelapa itu akan tumbuh dengan elok? So bukan ukuran, bukan pentaksiran yang menyebabkan kelapa itu tumbuh dengan elok. Tetapi kita juga boleh taksir apa benda yang kita bagi untuk menyebabkan kelapa itu tumbuh dengan elok. Oleh sebab itu yang kumpul data tu siapa? Takkanlah cikgu, takkanlah pegawai pertanian. Penanam kelapa lah kan. Suatu penanam apa? Jadi kalau kita hari-hari ukur, sama ada ukur tinggi dia ke, ukur dia punya batang kelapa stem ataupun ukur berapa banyak pelepah dia ke, berapa banyak itu ukur juga kan. Apakah dengan ukur itu pokok itu akan jadi gemuk, pokok kelapa itu akan jadi subur? Saya rasa begitu kan? Betul. Sudah tentu bajanya, racunnya, maknanya letak baja baru ukur. Maknanya kita didik baru ukur. Kalau ukur tu pentaksiran, contohlah. Kalau taksir lah kan. Saya teringat bila saya berbincang dengan Dr. Amin Sedin. Saya harap kalau Dr. Amin Sedin ada di sini, boleh kita Dr. Amin boleh beri komen. Beliau pernah menyatakan kepada saya, mendidik itu adalah sama seperti menanam pokok. Waduh. Kebetulan kita cerita tanam pokok tadi. Ya betul. Dia kata mendidik itu sama seperti menanam pokok. Menanam pokok itu dia bolehlah ada pokok yang kita tanam dari pokok dah besar tu tanam itu. Itu pokok. Ada juga. Ada. Dewan Bandar Raya buat macam tu. Itu pokok segera namanya. Tapi kebanyakan tanam pokok tu dia disemai dulu. Daripada biji benih. Kalau kelapa ni, daripada kelapa tu yang dah pilih yang macam mana, yang tua, yang sudah tumbuh sedikit. Dan rupa-rupanya Dr. Kodri, tanam kelapa ni, kita tanam ni tak boleh terlalu dalam, korek tanah dia tu. Tak boleh terlalu dalam, tak boleh terlalu cetek. Kita memang cangkul. Kita buat korek lubang tu, tapi lubang tu tak boleh terlalu dalam, tak boleh terlalu cetek. Kemudian bila kita siram, tak boleh terlalu banyak air, tak boleh terlalu sedikit. Kemudian, macam-macam lagi. Rupa-rupanya, ada yang boleh kita pelajari, Dr. Kodri. Mendidik anak pun begitu juga. Kalau kita bagi anak yang permulaan, terlalu dalam kita beri, masa dalam siri yang lepas saya dah sebut tentang mengajar Quran kan. Kau terus baca tajuk Al-Taranum, tak boleh buat. Dia mula mesti daripada yang cetek dulu. Yang simple dulu. So mendidik tu sama seperti tanam pokok. Kalau nanti kita jumpa pendidikan karakter, dia tidak dipanggil mengajar tapi inculcate dalam bahasa Inggeris ya. Terus kalau saya lompat tu, habis sampai nak kumpul data tu. Tak apa, teruskan tu. Saya akan tebuk-tebuk je. Bagi saya penanam pokok lah. Kalau dalam konsep dalam pendidikan sudah tentu pendidik lah. Pendidik itu kita dalam serial apa kita kata pendidik bukan semesti guru saja. Pendidik itu boleh juga jadi ibu bapa, boleh jadi
rakan sebaya pun boleh jadi pendidik kan? Boleh jadi pendidik. Mereka boleh jadi pendidik. Betul. Masyarakat. Dan dalam dunia community. moden penuh teknologi ni, si pembelajar itu sendiri boleh jadi pendidik. Ya betul. Self learner. Yes. Self educate. Tengok dia sendiri boleh jadi pendidik. So, cucu kita. Dia pendidik sendiri. Kita tak mampu didik dia. Nampaknya macam kita beri sedikit je. Dia pandai terus. Pandai. Okay. So kalau kita boleh baliklah kali inilah Dr. Jamil, kita cuba share pandangan kita, kefahaman kita kepada siapa ya yang harus diberi tanggungjawab untuk mengumpul data supaya kita boleh dapat satu pentaksiran yang adil yang boleh mengambil kira all aspek. Sebab pada pandangan saya, kalau kita serah pada guru saja, satu, guru akan terbeban sangat. Betul. Dua, data yang dikutip oleh guru tak akan dapat data yang otentik. Ya, betul. So, bila kita masuk dalam zaman pentaksiran, maka yang mentaksir tu mestilah budak tu sendiri, rakan dia, ibu bapa, guru dan community. Ahli masyarakat. Mana 5 Dr. Jamil? Ya. Kalau 5 tu, guru tu tinggal 1 tau. Ya. So, kalau kira peratus berapa tu? 20%. 20% saja. 20%. So kalau dia ambil 100% dia penat tu dia. So kalau tinggal 20% kan lega. Yeah. Yang 80% of the time boleh digunakan untuk mendidik. Sedangkan pentaksirannya akan menjadi lebih bagus. The whole community semua tu. So tak timbul masalah beban tugas guru bertambah. Yeah. Tak timbul tetapi again macam kita dalam kelapa tadi, cabaran kita macam mana nak jadikan ibu bapa yang katalah pendidik nomor 1 tadi boleh mentaksir. Cuma je lah kalau ada pihak terutama ibu bapa lah, ibu bapa dan community, data yang macam mana Dr. Karim nak kumpul tu? Nanti macam nak kena masuk dalam komputer ke pukul 2, pukul 3 nak bagi soalan objektif ke. Macam mana tu Dr. Karim? Okay, saya nak tanya. Tadi ada satu rancangan yang lepas tu Dr. Jamil cerita tentang mak Dr. Jamil ngajar baca Quran. Ya. Dia bagi soalan objektif tak? Ibu saya dia tak sekolah Dr. Karim. Dia tak sekolah. Sekolahnya daripada nenek kita lah. Kita berkongsi nenek kan. Lepas-lepas ngajar tu hantar Dewan Peperiksaan tak? Kan? Tidak. Tapi dia kutip data tak? Dia kutip data ke tidak? Tak kutip data. Dia kutip data. Yang kita cerita hari tu dia kutip data dan dia buat makna dan dia terus buat feedback pemeriksaan. Dia kutip data. So then apabila kita cerita tentang parents, tentang ibu bapa dalam hal pendidikan kemenjadian, Dr. Jamil ada cerita dulu tentang karakter. Banyak data karakter daripada ibu bapa. Bangun pagi. Takkan nak suruh cikgu pukul berapa bangun pagi, macam mana bangun pagi, gosok gigi. Takkan nak suruh cikgu. Itu pun learning itu pun learning. Itu pembelajaran pendidikan. Macam mana nak basuh selepas buang air kecil. Takkan cikgu. Takkan cikgu. Tapi ada juga cikgu yang apa dia buat. Ada sampai ke situ. Itu cikgu pendidikan khas boleh sampai. So okay, ini semua adalah data yang boleh dikutip. Data-data attitude, binal, data-data adab yang boleh dikutip dan bersama. Dan kalau data tu boleh ditangkap, boleh menggambarkan kemenjadian hasil dari pendidikan yang lengkap. Dari kawan dia. Ada benda-benda yang kawan dia boleh bekalkan data. Dari diri dia sendiri. Boleh. Betul. Dan disitulah dari guru boleh masuk. Bukan kita nak tinggalkan guru dah. Kita bukan nak tinggalkan guru. Tapi guru ada aspek tu. Perkembangan akademik. Nak suruh bapak pula perkembangan akademik. Boleh tu boleh lah. Kalau yang kita yang itu bapak yang mana? Boleh juga. Tidak menafikan lah. Yes. Tidur malamnya. Tidur malam. Tidur tu adalah menjadi satu aspek pendidikan. Tidur is very important. Tidur. Macam mana tidurnya? Takkan cikgu. Betul. Itu apa? Macam mana tidurnya?
Takkan cikgu. Jadi sekarang ni tuan-tuan, pendidikan ni bukan saja pergi sekolah belajar matematik. Itu bukan, itu sebahagian dari pendidikan. Lepas tu mau apa? Tidurnya tak payah jaga semua tu. Tapi matematiknya saja yang belajar. Ya tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Betul. The application of mathematics in life. Application in life. Itu semua Opak boleh tengok. Cikgu mungkin tak boleh tengok. Betul. Balik. Bila dah belajar matematik, rupanya boleh mengukur jarak daripada sini sampai ke pokok itu. Rupanya boleh pokok ni rapat sangat lah, Abah. Itu kan akibat belajar matematik kan? Ya, betul. All that boleh dikesan oleh mak bapak. So data tu boleh dikumpul oleh mak bapak. Gitu. Ya, maknanya dari situ dengan sendirinya kita akan melaksanakan apa yang dipanggil sebagai lifelong learning. Lifelong learning itu maknanya bukan sahaja daripada umur tetapi sepanjang masa dalam kehidupan anak kita itu mereka terus belajar. Betul. Mereka belajar kan di rumah mereka belajar, di tempat bermain dia belajar, di sekolah apatah lagi belajar. Dan di situ semua syarat dengan data. Dan bila lifelong learning itu dia bukan belajar hanya daripada cikgu, dari mak bapak pun dia belajar. Dia belajar ya. Jangan dianggap mak bapaknya bodoh, yang pandai cikgu saja. Apa tak boleh gitu. Dan di situ nanti akan timbul konsep authentic assessment. Authenticity-nya tinggi. Saya fikir ibu bapa yang melaksanakan pembelajaran dan pentaksiran sudah pasti authenticity data yang dikumpul oleh mereka lebih tinggi daripada data yang dikumpul oleh guru. Betul. Betul tak? Betul. Dan bila kita lantik ibu bapa untuk sama mentaksir itu penghormatan kepada ibu bapa. Ya, satu penghormatan kepada ibu bapa. Mengambil kira data yang dikumpul oleh ibu bapa dalam sistem. Oh, itu bagus, Jamil. So harap-harap ibu bapa ambil ni sebagai penghormatan. Satu penghormatan. Jangan anggap ni sebagai beban. Ya. Penghormatan untuk sama-sama. Dan macam yang Dr. Jamil cerita tadi, bila dianggap sebagai penghormatan, dia boleh melegakan beban daripada guru. Saya fikir di mana-mana negara sekalipun lah. Di mana-mana negara pun berlakunya pembelajaran murid itu di mana-mana. Saya ada pengalaman pergi ke Australia. Saya berjumpa dengan pelajar-pelajar kita di Australia dalam lawatan ambil peluang untuk menimbul pengalaman. Saya tanya mereka, dia kata pelajar di Australia tu mereka belajar bukan di bilik kuliah saja, di luar. Contohnya kan di bus stop. Seorang pelajar tu bercerita dengan saya, pelajar medik, pelajar perubatan. Dia belajar bukan dengan pensyarah di bilik kuliah saja. Di bus stop itu dia kemahiran komunikasi dia tinggi. Betul. Dia lihat orang tua, di interview je orang tua tu. Betul. Dan kadang-kadang dia dapat orang tua tu bekas doktor yang ada pengalaman yang banyak. Jadi dia belajar dari situ, pelajar itu belajar dengan orang, bukan guru dia saja. Dan saya kira apa feedback yang didapat daripada luar itu lebih otentik daripada apa yang maklumat yang didapat daripada pensyarah dia sendiri. Betul. So, konsep authenticity itu. Sebab dalam pentaksiran ada konsep authenticity, validity, authenticity, reliability, dependability dan banyak beleti-beleti itu. Kita mungkin akan cerita dalam kita wajib cerita tu. Itu mesti kita cerita. Dan kalau kita balik tadi tu, sebenarnya pentaksiran yang dilaksanakan oleh ibu bapa, rakan sebaya, community, itu nak dikira lebih otentik. Betul. Lebih asli daripada. Maknanya kalau kita kat sekarang ni bila sebut pentaksiran, kita bukannya nak letak semua pada cikgu. Bukan. Malah formula kita tadi 20% je cikgu. 20% je cikgu. Kena ulang ya. 20% saja cikgu. So kita haraplah selepas ini tidak adalah yang terutama di pihak guru lah, di pihak sekolah, tak timbul bahawa apa yang akan dilaksanakan oleh kementerian nanti satu beban. Akan datang beban. Selalu disebut kalau kita buat sesuatu perubahan saja, datang lagi beban. Datang beban. Malahan sebenarnya kalau kita nak kata, kalau pengumpulan data dengan secara digital, dengan ini pun sudah boleh dikutip data kan? Betul.
tak perlu tunggu sampai pukul 2, pukul 3. Oh, tak kan? perlu. Tak perlu kan? Tak perlu. Dan ini boleh diisi oleh bukan saja oleh guru. Iya. Murid sendiri, ibu bapa, boleh menggunakan ini. Dia orang lebih pandai. Anak-anak kita lebih pandai pakai ini. Ini lebih pandai. Pantang tinggal. Ya, betul. Dan tentang stake tadi. Adakah dia high stake, low stake sebagainya? Kalau Datuk boleh ulas sedikit. Ya Allah, high stake tu apabila kita letakkan itu saja yang membuat keputusan. Betul. Itu high stake. High stake. Bagilah makna apa saja, tapi kalau kita letakkan sesuatu itu sajalah yang akan keputusan berbantung pada itu, dia jadi high stake. Nak masuk sekolah asrama penuh, pakai yang itu. Nak masuk sekolah premier, pakai yang itu. Nak masuk sekolah sukan, pakai yang itu. Nak jadi askar, pakai yang itu. Nak jadi pemandu lori, pakai yang itu. Dia jadi high stake. High stake lah ya. Dia jadi high stake. Tapi apabila kita dah lebarkan, bukan itu saja. Dr. Jamil ada cerita tentang Finland semua. Sediakan kat situ. Tak ambil pun tak apa. Tapi kalau ada kelapangan nak buktikan diri, boleh ambil. Tak masalah. Tak masalah. Habis tak ambil, bolehkah ada masa depan? Tetap ada masa depan. Sebab dia bukan high stake lagi. Adakah kejadian murid itu nanti, bila murid itu sudah dewasa, kejadian mereka boleh disamaratakan ataupun equity akan berlaku? Berlaku atau tidak, Dr. Qadri? Yes, it is the equity. Kalau kita boleh hilangkan high stake tu, tetapi kita bukan buangkan, tapi dia boleh menjadi equipment dalam masyarakat. Tetap ada. Kita tinggal, kita tetap pegang apa yang Yaya Omar sebut, tetap pegang. Tetapi kita tak jadikan dia satu-satunya. Kita tak high stake kan. Kita tak beri dia pedestal di atas betul-betul yang diakui oleh orang. Bukan itu saja. Kita ada banyak lagi. Bukan bermakna orang yang masuk sekolah asrama penuh macam saya, Dr. Qadri. Ya. Dan yang tak masuk tu macam saya. Yang masuk tidak semestinya murid-murid yang masuk asrama penuh macam saya. Macam saya. Dan yang tak masuk asrama penuh macam Dr. Qadri. Boleh berjaya. Boleh berjaya. Sebab saya dapat PhD dulu. Oh ya. Walaupun tak masuk asrama penuh. Ya. Itu kehebatan tau. Itu kehebatan pendidikan yang disediakan di Malaysia sebenarnya. Jangan tak akui itu. Jangan tak akui itu. Bahawa pendidikan di Malaysia ni memberi akses kepada semua yang mau. There's a will. There's a way when there's a will. Betul saja. Maknanya di Malaysia ni jalan tetap ada. Tak tutup. Tetap ada pada yang mau. Maknanya untuk berjaya tidak semestinya mencapai pencapaian yang tinggi dalam peperiksaan kebangsaan. Tak semestinya. Jadi kita memberi manfaat bukan saja kepada 20% murid melalui peperiksaan kebangsaan. Yang 80% juga terbela. Dr. Jamil, saya tak ada SPM. Tak ada SPM? Saya tak ada SPM. Tak ada SPM ya? Yes. Boleh sampai PhD juga. So rakan-rakan di luar yang tak ada SPM, jangan takut. Anda juga boleh sampai PhD. Kalau lihatlah bekas-bekas pelajar kita kan. Bekas-bekas pelajar kita. Ada yang macam-macam je. Orang jadi orang politik, ada jadi pengusaha yang sangat berjaya, yang lebih kaya daripada kita. Betul. Pendapatan yang lebih banyak daripada kita. Padahal mereka langsung ada yang tak lulus SRP pun ada. So jangan high stake kan SPM dalam itu. Jangan high stake kan SPM. Tapi pada masa yang sama jangan buang SPM. Yang tak boleh itu high stake kan SPM. Jangan buang SPM. Tapi kita kena ada data lain sampai SPM. Bahkan kita yang create SPM, kita yang jalankan SPM, kita yang jadikan SPM sebagai one of the best examination in the world. Pasal apa kita nak buang? Betul. Tapi pada masa yang sama, kita kena berlaku adil pada mereka yang mungkin tak berjaya dalam SPM. Sebab mereka pun rakyat Malaysia. Mereka pun orang ada hak. Mereka ada hak. Equity. Dalam bukan equality. Lain ya. Equity dengan equality itu sama. Itu 2 jam lagi. Jadi maknanya kita insya-Allah dengan sistem pendidikan kita boleh melahirkan doktor. Kita boleh melahirkan pensyarah di universiti. Kita boleh melahirkan juru. Bukan boleh tau. Kita telah melahirkan. Oh ya, betul, telah ya. Dan anak-anak kita dah jadi engineer, anak-anak kita dah jadi doktor, anak-anak kita dah bina jalan ni semua. Hasil daripada apa tu? Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan. Jangan cemoh dia orang. Saya sakit hati kalau dicemoh Kementerian Pendidikan. Betul. Tapi pada waktu yang sama kita boleh melahirkan
rakyat Malaysia yang boleh jago dalam memang bidang hebat. Yang bukan bidang akademik semata-mata. Memang hebat. Kita boleh melahirkan seniman. Definitely. Kita boleh melahirkan ahli sukan. World class. Kita boleh melahirkan orang yang boleh membina bangunan tinggi, pekerja-pekerja sebagainya dengan pendapatan yang tinggi. Betul. Pendapatan yang besar. Kita boleh melahirkan ahli seni. Betul. Kita boleh macam-macam kita boleh lahirkan daripada yang 80%. Kau nak lumba kereta? Lumba kereta. World class. Kat mana? Boleh je pergi. Ya, betul. Tapi kalau kita tak belajar, kalau Kementerian Pendidikan tak sediakan pendidikan, boleh dapat macam tu? Tak boleh. Oh, jangan cemoh dia. Jangan cemoh dia. Sakit hati kita. Dan kita hargai kita anak-anak kita, cucu-cucu kita di masa hadapan. Mudah-mudahan daripada perbincangan kita dalam siri JAKA ni mereka mudah-mudahan menjadi dalam platform yang luas. Itu juga pentaksiran, Dr. Jamil. Ya, itu juga pentaksiran. Kita sebagai hamba Allah yang harus berlaku adil kepada semua, kita mentaksir, kita jadi macam ini macam mana ya? Pentaksiran. Kumpul data, buat makna. So jangan tidak mengenang budi orang. Tapi pada masa yang sama, kita juga perlu berusaha untuk meningkatkan keberkesanan dan kebermaknaan pendidikan anak-anak kita tu. Dan saya yakin dan percaya bila kita masuk pada zaman pentaksiran, dan kita cerita tadi bahawa pentaksiran tidak hanya dibuat oleh cikgu, saya ulang pentaksiran tidak hanya dibuat oleh cikgu, tapi cikgu, formula kita berdua, hanya 20%. 20% cikgu. So cikgu-cikgu di sekolah, kalau buat kerja pentaksiran lebih daripada 20%, maknanya you tidak duduk di atas landasan jaka. Jaka. Landasan. Sebab 20% tu hak ibu bapa. 20% hak murid, 21 kemudian. Jadi kau dah ambil hak ibu bapa. Itu pun tak adil kan? Mengambil hak orang tu tak adil kan? So kalau kita, you can keep at 20% so that 80% of the time yang sepatutnya tumpu kat situ, you boleh tumpu yang lain. Taklah terbeban, gitu. Tapi mak bapak get ready. Mak bapak juga perlu memainkan peranan. Dan untuk sampai ke situ, kita mungkin akan berikan ilmu, amal dan adab pentaksiran. Dr. Qadri, dalam 2-3 minit ni sebelum kita tamatkan siri yang ketiga ni, dalam bahasa Arab pentaksiran itu muhasabah. Ya Allah. Muhasabah kan? Ini dah pergi bahasa lain. Ya, muhasabah. Muhasabah tu dia ada muhasabah diri. Ya. Muhasabah diri itu kalau kita self assessment. Ya. Pentaksiran kendiri. Ya. Ada kan? Mesti. Jadi muhasabah itu bukan saja dilaksanakan oleh guru. Ya. Dan nanti guru tadi dia ada konsep muallim, muadib, muwajjih. Apalagi Dr. Qadri. Banyak lagi, ada 5 tak salah saya. Yang itu kita cerita kemudian. Jadi sama ada dalam disiplin ilmu Islam atau Barat, dia tidak lari. Tidak lari. Jangan kata ini kita lari. Tidak. Dalam Islam lagi besar lagi sebenarnya. Muhasabah diri itu dibenarkan. Memang ada muhasabah diri. Dan istilah-istilah dalam bahasa dalam Quran pun ada sebutan imtihan. Itu imtihan itu peperiksaan ataupun ujian. Dia ada juga ibtila. Ibtila itu ujian kepada macam Nabi Musa, nabi-nabi. Benar ujian. Dan malahan kalau kita punya konsep dululah kalau saya baca Tyler. Tyler dalam kurikulum Tyler sendiri tahun 1949 meletakkan dalam kurikulum tu, ada dalam kurikulum tu pentaksiran atau assessment tu atau kedua evaluation, dia tak gunakan assessment, dia diletakkan di hujung buku tu. Dia seolah-olah kita pun belum lama lah kita mengamalkan dalam kita punya PDP kita pun pentaksiran tu letakkan di hujung. Sedangkan kalau dalam prinsip dalam Quran pun dia boleh letakkan di awal. Dia letakkan di awal. Dia ibtila dahulu, uji dahulu, baru ada learning. Uji dulu, dia tak salah. Maknanya kita letakkan pentaksiran itu di awal, di tengah atau di hujung. Betul. Jadi Dr. Jamil solat kan? Solat lah mestilah, takkan solat, janganlah. Saya tak ada masjid Dr. Qadri. Sekarang ni, yang nak kata Dr. Jamil tu solat dia penuh ke tidak, siapa yang boleh cakap tu?
Dr. Jamil sendiri. Sendiri. Ya betul. Kalau nak mengatakan Dr. Jamil kata solat kita ni betul ke tidak, siapa yang nak cakap? Lembaga pemeriksaan. Tak. Bukan lembaga. Nak cakap Dr. Jamil punya solat tu dah sempurna, siapa juga? Sendirilah. Nak cakap Dr. Jamil boleh jadi imam solat, siapa gitu? Nak suruh nak qadhi cakap, tak juga. So banyak pentaksiran tu sebenarnya muhasabah tu datang dari diri sendiri. Kemudian especially dalam hal-hal yang berkait dengan keagamaan, kita mesti beri latihan dan hak kepada orang tu sendiri untuk membuat pentaksiran. Iya, benar. Betul. So kalau dari kecil, daripada tahun 1 sampai ke tingkatan 5, kita tak bagi hak dia mentaksir. Dulu kan, mana boleh, nanti menipu gitu. Cikgu saja mentaksir kita gini. Kita bagi hak dia mentaksir. Iya. Okey, hari ini aku solat ke tidak? Dia yang boleh mentaksir. Dia sendiri. Betul ke tidak solat aku? Betul. Iya, betul. Takbiratul ihram aku betul ke tidak? Dia sendiri. Takkan itu pun kadi nak kena jaga satu tempat. Penat. Cikgu agama pun tak boleh tu. So all those pentaksiran dalam kehidupan kena diserapkan. Bila Dr. Jamil cerita lifelong learners. Maknanya lepas periksa kita terus belajar kan? Sampailah ke ujung. Parent kita akan berhenti tahu mentaksir kita. Bila dia tak ada, takkan taksir lagi. Tapi kita perlu menjalankan jalan pentaksiran sebagai parent dan sebagai diri sendiri. Oleh sebab itu, dari situlah juga Dr. Qadri, saya rasa kita boleh masuk konsep pendidikan holistik dan sepadu. Holistic and integrated. Itu 4 jam lagi. 4 jam lagi. Holistic dan integrated. Holistik. Sebab FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, termaktub, disebut secara eksplisit holistik, menyeluruh dan sepadu. Saya dengar Kementerian Pendidikan ke arah itu ya. Dia punya ke arah itu. Tahniah lah, holistik dan sepadu. Sebab kalau kita lihat contohnya STEM, STEM, dia bukannya saja science, teknologi, engineering dan matematik. Dulu saya ingat Dr. Qadri, frankly speaking, saya nyatakan bahawa saya ingatkan masih keempat-empat STEM itu dia asing-asing. Kena taubat tu. Kena taubat. Rupanya dia integrated. Yes. Dia integrated. Nanti kita akan bercerita lah di siri yang akan datang. Integrated itu ada integrative learning. Integrative learning itu teorinya ke amalannya, Doktor? Integrative learning itu teori dia. Integrated learning itu amalannya, prosesnya. Kita akan bicara di dalam sesi akan datang. Dan yang penting kan, bukan STEM tau sebab kita. Bukan STEM. Bukan STEM. Apa dia? Yang penting stream. Stream itu apa? ST, Science, ada AM, teknologi, engineering, R, religious, arts. Bagaimana kalau smart? Cantik lagi. Smart. Stream tu ada religious, smart pun ada religious. S, science. M, mathematics. A, arts. R, religion. T, teknologi. Okay. So engineering kita keluarkanlah ya. So STEM tu, bila cerita tentang integratif tu, letak kat ujung lah. Kita letak smart depan, stream, baru STEM. Jangan ketengahkan STEM dulu. Itu orang punya. Ada yang baik. Boleh dibeli. Itu rasanya 4 jam lagi. Tapi sebelum itu, rasanya kita kena keluar dulu kot ni. Okey, kita keluar dulu. Kita beri peluang untuk rakan-rakan penonton. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sementara itu, bolehlah bagi komen kepada apa saja pemerhatian daripada sembang santai kami berdua ni. Kami minta maaf lah mana-mana yang agak-agak terkeluar tu. Memang terkeluar lah tu. Memang terkeluar. Mungkin disengajakan, tak tahu apa, untuk menambahkan sambal dan sebagainya, biar lebih seronok sikit. Cerita pasal kapal tadi itu sebenarnya ialah itu sebagai selingan-selingan lah untuk menambah rasa supaya InsyaAllah, hingga jumpa lagi dalam Jaka. Bye-bye. Okey, dah, perlu. Aku nak pergi UIA.